Berita pagi 22 Oktober anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama pagi ini, jumlah mangsa banjir di Perak dan Pulau Pinang meningkat. Juga komik propaganda akan diharamkan sekiranya langgar undang-undang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebuah lagi pusat pemindahan sementara PPS banjir dibuka di daerah Perak Tengah yang menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 3 berbanding 2 semalam. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, setakat pukul 12.50 tengah malam tadi, seramai 5 orang daripada 4 keluarga ditempatkan di PPS di Dewan Orang Ramai Parit 13 Titi Gantung yang dibuka 7 malam semalam akibat banjir kilat susulan hujan lebat. Portal itu turut memaklumkan 2 lagi PPS yang masih beroperasi adalah di Sekolah Kebangsaan SK Cangkat Jong, Teluk Intan dalam daerah hilir Perak yang menempatkan 235 mangsa banjir daripada 64 keluarga. Sementara PPS di SK Cangkat Lobak menempatkan 30 orang daripada 7 keluarga susulan banjir di daerah Kerian. Keseluruhan jumlah mangsa banjir di Perak yang kini ditempatkan di 3 PPS adalah seramai 270, meningkat berbanding 262 semalam. Kerajaan masih dalam proses untuk meminda undang-undang sedia ada yang mengkategorikan cubaan membunuh diri adalah kesalahan jenayah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, perbincangan sedang dibuat membabitkan beberapa kementerian untuk mengeluarkan jenayah cubaan bunuh diri dari kanun kesesaan. Jadi kita mahukan decriminalisation of suicide. Ya. Jadi kita dah bincang, saya ada mesyuarat interagensi berkaitan dengan kesihatan mental. Dan saya dan Dr. Zul, Menteri Kesihatan, telah menjalankan menekankan keperluan kerajaan mengkaji semula Seksyen 309. Ini hakim dulu, bekas hakim dia tahulah. Seksyen 309 Kanun Keseksaan supaya kita tak criminalise. Datuk Seri Wan Azizah diminta mengulas saranan Ahli Majlis Penasihat Promosi Kesihatan Mental Tan Sri Lee Lam Tai yang meminta Ahli Parlimen memberi perhatian serius terhadap isu kesihatan mental. Tan Sri Lee dilaporkan menggesa kerajaan supaya memasukkan undang-undang yang menganggap cubaan membunuh diri sebagai kesalahan jenayah. Timbalan Perdana Menteri ditemui pemberita selepas merasmikan makmal ICT, Pusat Perkembangan Kemahiran Kebangsaan Serendah Selangor semalam. Makmal ini turut mendapat kerjasama daripada Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB. Dalam ucapannya, beliau yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata, pengagihan peruntukan kepada agensi di bawah kementeriannya akan dikaji semula. Ini bagi mengelakkan pertindihan penyaluran peruntukan berlaku. Sebarang penerbitan dan pengedaran komik di sekolah perlu mendapat kelulusan Kementerian Pendidikan. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang menyifatkan apa jua penyebaran komik, buku maupun risalah tertakluk dengan undang-undang sedia ada. Memang sekolah ni satu tempat kita tak boleh sebar apa-apa lah kan. Kita tidak mesti ada undang-undang nak sebarkan apa-apa kan. Komik ni saya ingat dah Perdana Menteri dah, sebab dia melibatkan Perdana Menteri, telah menjawab isu ini. Kementerian Pendidikan sebelum ini mengeluarkan kenyataan tidak pernah memberi kebenaran atau kelulusan untuk pengedaran buku komik berkenaan kepada mana-mana institusi pendidikan termasuk sekolah. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik menegaskan tindakan itu adalah bersandarkan kepada undang-undang, malah keputusan berkenaan juga dibuat atas nasihat Kementerian Dalam Negeri KDN. Minggu lalu, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador dilaporkan berkata, penulis komik inisiatif Jalur dan Jalan Meraih Manfaat Bersama sudah memberi keterangan di Bukit Aman bagi membantu siasatan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri sedia mengharamkan komik propaganda inisiatif Jalur dan Jalan Meraih Manfaat Bersama jika didapati melanggar undang-undang. Namun ia masih menunggu laporan siasatan polis sebelum membuat sebarang keputusan. Keputusan daripada mereka, apa pandangan mereka, tapi di peringkat Kementerian Dalam Negeri setakat hari ini saya masih tak dapat apa-apa gambaran ataupun arahan-arahan tertentu sama ada dia diharamkan atau sebagainya.
saya tak tahu lagi. Beliau menjawab soalan media mengenai status komik propaganda berkenaan yang mencetuskan kontroversi di lobi Parlimen semalam. Komik itu juga didakwa sengaja mempromosikan ideologi Cina. Itu juga disebarkan di beberapa sekolah. Komik diterbitkan April tahun ini oleh Muzium Kebudayaan Komik Asia di Kompleks Tun Abdul Razak Komtar. Ia dengan kerjasama kolektif kurator Dr. Hugh Kwan Yao dan artis komik tempatan Ching Poling. Pihak Prasarana dan Rapid KL akan mengadakan kerjasama strategik dengan syarikat operator bas dalam memperluas dan menambah baik perkhidmatan bas mini yang membuat kemunculan semula di Ibu Negara bulan lalu. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ini kerana bilangan penumpang dilihat semakin meningkat sejak tempoh percubaan itu. Beliau semalam turun padang membuat tinjauan operasi percubaan bas mini di Ibu Negara. Menurutnya sambutan baik diterima apabila purata 1,200 penumpang sebelum ini telah meningkat sehingga hampir 1,800 setiap hari untuk laluan antara Ampang Point dengan Bukit Indah. Laluan yang dilalui oleh bas yang lebih kecil ini telah dapat menambah jumlah ridership, menambah bilangan penumpang. Kerana apa kelebihannya ialah dengan bas yang lebih kecil ini dia lebih mudah untuk masuk ke kawasan-kawasan perumahan. Jelasnya apabila mudah memasuki jalan yang lebih kecil, tempoh perjalanan dapat dipendekkan dan dapat beroperasi dengan kekerapan 15 minit pada waktu puncak. Beliau juga berharap perkhidmatan bas mini dapat diperkenalkan menjelang tahun hadapan, terutamanya di kawasan perumahan dan berharap lebih banyak syarikat operator bas swasta yang akan melabur demi mempertingkatkan perkhidmatannya. Mulai tahun depan, Kementerian Dalam Negeri KDN akan mengemas kini prosedur pengendalian standard SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah Perkara 15A Perlembagaan Persekutuan bagi individu berumur 21 tahun. SOP akan dilaksanakan mengandungi mekanisme pemakluman kepada pemohon termasuk alasan permohonan mereka ditolak dan tempoh proses permohonan kewarganegaraan. Inilah di antara yang yang Ketua Setiausaha Kementerian telah tubuhkan task force untuk kita perbaikilah. Kita menyedari hakikat, realiti dia SOP yang kita ada hari ini adalah SOP yang telah pun digunakan pakai sejak sekian lama daripada kerajaan terdahulu lagi dan kita tidak pernah perbaharui. So biasalah bila mana sudah ada masalah berlaku dan kita baru nampak ada loophole di situ. Jadi kita belajarlah daripada apa yang ada, tindakan yang cepat untuk terus menubuhkan satu task force untuk kita perbaiki apa-apa kelemahan yang ada. Maksudnya dalam umur 21 tahun melibatkan logasi? Yalah, ni kita akan tengoklah semua. Kita akan tengok balik, kita kaji balik semua dan kita perbaiki mana yang kurang. Itu yang kalau dulu penolakan permohonan itu tak dimaklumkan. So itu di antara elemen yang kita akan tambah baik. Setiap penolakan terhadap permohonan itu kita akan menyatakan apa sebab dia ditolak. Pada sesi soal jawab di Parlimen semalam, beliau menjelaskan bagi pemohon kewarganegaraan lain di bawah Perlembagaan Persekutuan, fakta dan dokumen sokongan akan diteliti mengikut kes selain giliran sewajarnya sebelum sebarang keputusan dikeluarkan. Ia termasuk tempoh mendapatkan laporan tapisan keselamatan yang dijalankan Polis Diraja Malaysia PDRM. Penambahan SOP juga berdasarkan kepada pematuhan syarat di bawah bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Kewarganegaraan 1964. Selain mengambil kira pelbagai aspek termasuklah kebajikan pemohon tanpa mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan warga negara sedia ada. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menguatkuasakan skim harga maksimum musim perayaan Deepavali 2019. Ia bermula 20 Oktober hingga 2 November depan dengan tempoh kuatkuasa skim selama 7 hari sebelum hari perayaan, sehari pada hari perayaan dan 6 hari selepas perayaan. Pihak kementerian dalam satu kenyataan media memaklumkan telah mengenal pasti sebanyak 19 jenis barangan yang berada dalam senarai kawalan berbanding 16 barangan sebelum ini. Pertambahan barangan melibatkan cili kering, kubis sebelah import dan bendik. Senarai harga barangan harga terkawal bagi skim harga maksimum musim perayaan Deepavali 2019 adalah seperti berikut.
Barangan berkenaan termasuk bekalan ayam, daging kambing dan telur ayam. Bagi sayur-sayuran pula termasuk tomato dan cili. Manakala harga maksimum peringkat borong hanya kelapa parut. Sementara itu, peringkat runcit pula antaranya bawang merah kecil dan kacang dal. Pihak KPDN HEP turut menegaskan tindakan akan diambil terhadap mana-mana peniaga yang menjual barangan harga terkawal melebihi harga maksimum dan gagal meletakkan tanda harga khas berwarna merah jambu. Mana-mana peniaga yang didapati melakukan kesalahan tersebut bakal diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan boleh dikenakan penalti. Karnival Usahawan Desa KUD at KPLB Putrajaya 2019 yang melabuhkan tirai semalam berjaya merekodkan jumlah keseluruhan jualan dan tempahan sebanyak 39.79 juta ringgit. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Rina Mohamad Harun berkata, karnival itu turut menerima kunjungan seramai 1.87 juta orang sepanjang penganjuran karnival yang berlangsung selama 5 hari bermula 17 Oktober lalu. Berjumlah 13 produk baru usahawan luar bandar juga telah dilancarkan semasa karnival ini berlangsung. Dan KUD juga turut menyaksikan majlis tanda tangan memorandum persefahaman MOU antara Desa Mall at KPLB melalui syarikat E-Local Sdn Bhd selaku pentadbir program bersama dengan pihak Lazada dan juga Shopee. Jadi MOU ini juga bertujuan meluaskan pasaran produk usahawan luar bandar ke negara-negara ASEAN. Tambah beliau, kementeriannya juga akan mengenal pasti kaedah sesuai untuk melaksanakan KUD at KPLB secara online di mana pesta pemasaran produk akan dilakukan secara dalam talian dalam penganjuran karnival yang akan datang. Mengulas mengenai penubuhan badan pemasaran untuk usahawan luar bandar seperti diumumkan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam ucapan perasmiannya Sabtu lalu, Datuk Seri Rina berkata kementeriannya akan mengadakan perbincangan bersama Tun Dr. Mahathir dalam masa terdekat bagi merangka cadangan tindakan selanjutnya. KUD at KPLB yang dianjurkan di 3 zon tahun ini iaitu Zon Utara, Timur dan Sabah disertai oleh kira-kira 1,880 usahawan desa dengan merekodkan jumlah jualan sebanyak 45.09 juta ringgit dan dikunjungi oleh 2.061 juta orang. Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS akan menjalankan kajian terperinci berhubung insiden tanah mendap di rumah pangsa PKNS Jalan Tun Razak, Kampung Baru pada Khamis lalu. Malah Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari berkata pihaknya juga sudah mengarahkan perbadanan itu supaya turun ke lokasi kejadian bagi membuat kajian dan mendapatkan keputusannya segera. Dan saya dah minta CEO dan sebagainya untuk ambil tindakan supaya kajian dibuat. Apakah kesannya, adakah ia hanya servis ataupun ia melibatkan struktur yang akan menyebabkan yang membahayakan penduduk ataupun tidak. Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad sebelum ini dilaporkan berkata kejadian tanah mendap di kediaman terbabit dikenal pasti berpunca dari kerja-kerja pembidaan ruang atau kolom tiang untuk projek MRT. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dalam pada itu meminta Institut Kejarai Malaysia IKRAM menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca struktur bangunan itu yang didakwa retak akibat tanah mendap. 67 penghuni turut diarahkan berpindah ke pusat pemindahan sementara di Dewan Serbaguna Jalan Hamzah, Kuala Lumpur berikutan kejadian tersebut. Terdahulu Amiruddin melancarkan garis panduan pembangunan mampan Sepang GPPMS dan aplikasi pintar air Sepang di Cyberjaya. Ahli Parlimen Nibong Tebal Datuk Mansur Osman dilaporkan masih dirawat di Institut Jantung Negara IJN selepas rebah ketika sesi perbahasan di Parlimen semalam. Beliau yang dibawa oleh pasukan perubatan tiba di unit kecemasan IJN pada jam 4.30 petang semalam. Datuk Mansur ditempatkan di bilik resusitasi sebelum dipindahkan ke wad pada jam 6 petang. Menurut Naib Ketua PKR Cabang Batu Pahat Rizal Hamid yang berada di IJN, pemeriksaan awal menunjukkan tiada masalah yang serius dan ahli Parlimen Nibong Tebal itu didapati kurang rehat. Katanya Datuk Mansur dijangka dibenarkan keluar hari ini atau esok. Datuk Mansur rebah ketika berbahas mengenai rang Undang-Undang Perbekalan 2020 di Dewan Rakyat petang semalam. Beliau sempat disambut ahli-ahli parlimen lain setelah melihat keadaannya yang terhoyong-hayang. Kejadian memaksa Timbalan Speaker Nga Korming mengeluarkan arahan penangguhan selama 10 minit dan meminta pasukan perubatan memberikan pertolongan cemas. Sila masuk ke dalam Dewan untuk memberikan bantuan.
Sepasang suami isteri didakwa di Mahkamah Session Kota Baru Kelantan atas pertuduhan menyeludup 20 pendatang asing tanpa izin parti di Kampung Tok Lebar Beta di Kota Baru September lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Mahusin Sulaiman 48 dan Mahfuzah Maisa 38 tahun di hadapan Hakim Ahmad Bazli Bahrudin. Mengikut pertuduhan, kedua-duanya didakwa melakukan penyeludupan migran seramai 20 orang warga Myanmar berusia antara 20 hingga 50 tahun di sebuah rumah di Kampung Tok Lebar Beta Keterih jam 1.30 tengah hari pada 24 September lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Atip SUM 2007 dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesesaan. Sementara itu, pada prosiding berasingan, seorang pemandu bas didakwa gagal memastikan 6 warga Myanmar berusia antara 20 hingga 30 tahun mempunyai dokumen perjalanan yang sah di stesen bas Keterih 22 September lalu. Zulkafli Hussein, 56 tahun, didakwa mengikut Subseksyen 26K-1 Atip SUM 2007 yang boleh dihukum di bawah Subseksyen 26K-2 Akta Sama dan dibacakan bersama Seksyen 34 Kanun Kesesaan. Mahkamah tidak menawarkan sebarang jaminan kepada semua tertuduh. 21 November depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Kempen Tabung Pahlawan KTP 2019 yang dianjurkan Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV berjaya mengutip sumbangan 9.1 juta ringgit sekaligus melebihi sasaran awal 6 juta ringgit. Menteri Pertahanan Muhammad Sabu berkata jumlah sumbangan kempen yang bermula sejak Ogos lalu itu membuktikan penghargaan rakyat Malaysia kepada golongan veteran tentera yang banyak berjasa kepada negara. Tabung Pahlawan ditubuhkan sekitar 1950 dan diteruskan untuk mengumpul dana membantu veteran ATM. Sehingga hari ini yang paling mengembirakan saya. Kita target untuk mengumpul 6 juta ringgit sehingga pada malam ini. Tapi alhamdulillah sehingga sekarang ini kita telah berjaya mengumpul 9.1 juta ringgit. Justru sebagai warga negara yang prihatin, saya menyeru kepada semua agar sumbangan yang telah diberikan kepada para pahlawan negara ini akan berterusan bagi tahun-tahun yang akan datang. Beliau berucap pada Majlis Makan Malam Amal KTP 2019 di Wisma Perwira Angkatan Tentera Malaysia Ibu Negara malam tadi. Turut hadir Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad serta isteri Tun Dr. Siti Hasmah Ali yang juga pendawan KTP dan Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin. Tun Dr. Siti Hasmah menerima cek replika daripada 17 buah syarikat yang menjadi penyumbang tabung amal tersebut. Antaranya syarikat Adab 40 Global yang berhad dengan kutipan 1.2 juta ringgit dan syarikat Yayasan Al-Bukhari dengan kutipan 1 juta ringgit. Selain itu, dalam memastikan kempen mencapai objektif, beberapa promosi dilaksanakan termasuk program Semarak Kasih Veteran Food for Gelandangan. Pada majlis berkenaan, penampilan istimewa gesekan biola Tun Dr. Siti Hasmah memukau tetamu. Beliau mempersembahkan 4 buah lagu diiringi suara merdu Datuk Seri Siti Nurhaliza serta kombo seni udara Tentera Udara Diraja Malaysia. Laporan antarabangsa. Raja Thailand Maha Vajiralongkorn meluncurkan pangkat diraja dan ketenteraan yang dikurniakan kepada peneman rasminya Sinenat Wong Vajirapakdi. Menurut kenyataan istana, tindakan itu diambil selepas Sinenat 34 tahun didapati melanggar tata cara kelakuan sebagai peneman rasmi diraja dan tidak setia kepada raja. Sinenat yang juga bekas juruterbang jet berjuang dilantik sebagai peneman rasmi diraja pada ulang tahun ke-67 Raja Thailand pada Julai lalu. Beliau yang merupakan seorang juruterbang berkelayakan dan bekas jururawat tentera adalah wanita pertama menerima gelaran diraja dalam hampir 1 abad pemerintahan. Seorang budak lelaki berusia 3 tahun nyaris maut selepas terjatuh dari tingkat 2 sebuah bangunan di Madhya Pradesh, India. Begitupun nasib nyata menyebelahinya apabila seorang pemandu beca kebetulan lalu di tempat kejadian sekaligus mengelak kejadian tidak diingini. Kejadian luar biasa itu dirakamkan kamera litar tertutup CCTV. Sebelum kejadian, mangsa sedang bermain dekat balkoni rumahnya bersama ahli keluarga lain. Mangsa bagaimanapun terjatuh dan mendarat tepat di belakang sebuah beca yang kebetulan melalui kawasan kaki 5 apartmen berkenaan. Mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan.
Presiden Indonesia Joko Widodo mungkin menangguhkan pengumuman Kabinet baru negara itu sehingga pagi Rabu. Menurut bekas Ketua Mahkamah Perlembagaan Mahfud MD, Jokowi ada bertanya kepada beliau tentang kesediaannya untuk berkhidmat dalam kerajaan. Beberapa calon potensi lain mengunjungi Istana Presiden semalam termasuk Nadiem Makarim, Ketua Eksekutif firma e-hailing dan pembayaran Gojek yang dikaitkan dalam media sebagai calon mungkin dalam Kementerian Ekonomi Digital baru atau pendidikan. Presiden Indonesia itu sebelum ini berkata Menteri Kewangan Sri Mulyani Indrawati akan mengekalkan jawatan dalam Kabinet namun tidak memberi butiran lanjut. Beliau juga bertemu pemimpin pembangkang dan sesetengah media melaporkan mencadangkan Prabowo Subianto yang menjadi penjabat utamanya mungkin diberi jawatan Menteri Pertahanan. Ketika penduduk Jepun masih lagi bergelut akibat kesan taufan Hagibis, dua lagi aliran cuaca buruk dikesan bergerak ke arah pantai negara itu dan diramal membadai dalam masa terdekat. Taufan Yoguri dijangka mendarat di barat daya dan selatan Tokyo hari ini dengan kelajuan angin mencecah sehingga 162 km sejam. Yoguri dijangka mencetuskan hujan lebat dan banjir di selatan negara itu. Beberapa kawasan yang terjejas akibat taufan Hagibis sebelum ini akan turut terkesan. Namun pihak berkuasa menjangkakan paras banjir tidak seburuk sebelum ini. Sementara itu, taufan Boale juga dikesan sedang bergerak dari arah selatan dan dijangka tiba di pantai timur Jepun pada hujung minggu ini dengan kekuatan angin mencecah 180 km sejam. Skuad Futsal Negara bermula longlai dalam aksi pembukaan kejuaraan AFF apabila dikejutkan dengan kekalahan dalam aksi sulung. Pertemuan menentang Indonesia itu berkesudahan dengan kekalahan 2-3. Kejuaraan AFF 2019 yang berlangsung di Ho Chi Minh, Vietnam itu menyaksikan skuad bimbingan Chu Chun Yong ketinggalan 0-2 kepada Indonesia di separuh pertama. Malaysia menampilkan kebangkitan dalam babak berikutnya menerusi gol Muhammad Razum Bakri dan Saiful Nizam Muhammad Ali untuk menyamakan kedudukan, namun jaringan lawan 8 minit sebelum permainan tamat menyebabkan skuad negara dihukum dengan kekalahan 3-2. Aksi kedua kumpulan B menanti Malaysia ialah berdepan Australia petang ini. Selepas tahun khidmat jurulatih skuad kebangsaan bawah 16 Lim Tiong Kim ditamatkan, program pembangunan bola sepak negara NFDP masih tercari-cari individu yang sesuai untuk menggantikan jawatan legenda bola sepak negara itu. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman memberi jaminan menyelesaikan isu ini sebelum menjelang tahun 2020. Calon-calon memanglah ada, tapi nak tamatkan dulu. We need to finalize the process and it's not easy. Ada negotiation, perundingan tu kena bincang dengan pihak FAM, kena bincang dengan jawatan kuasa pemandu untuk dimuktamadkan. Mengulas lanjut berkenaan siapakah yang bakal memegang jawatan yang pernah disandang Lim Tiong Kim, Syed Saddiq menjelaskan perkara itu perlu diteliti sebelum keputusan dibuat. Beliau yang merasmikan seminar memperkasakan program bola sepak negara menegaskan penstrukturan semula program pembangunan bola sepak negara NFDP harus diutamakan dan perlu digerakkan segera bagi menambah baik program sedia ada dan menjadikannya terus relevan dengan perubahan semasa. 9 inisiatif baru akan diperkenalkan selaras dengan perancangan Persatuan Bola Sepak Malaysia F30 FAM. Antaranya memperkasakan program pembangunan bola sepak wanita, penubuhan akademi peringkat zon, penstrukturan sistem pertandingan lebih sistematik, pencarian bakat di setiap peringkat. Hala 7 pemain yang jelas turut ditekankan bagi memastikan tiada seorang pun atlet dari program pembangunan ini tercicir selaras dengan prinsip NFDP. Atlet muda akan diberikan prioriti untuk masuk ke universiti-universiti tempatan, ditempatkan dalam skuad sukan mereka seperti skuad bola sepak di UiTM, akan diberikan beasiswa kelonggaran daripada sistem akademiknya, maksudnya mereka boleh lanjutkan tempoh pengajian supaya tak begitu membebankan. Beasiswa akan diperuntukkan kepada mereka, contoh Sekian paparan Buletin Pagi, terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk perkembangan berita terkini. Saya Siti Khadijah Jaafar, Assalamualaikum dan salam hormat.